Tasha Sharmin dalam Cinema #IniCinemaku. Okey, setiap minggu Tasha akan kongsikan info dan cerita yang menarik dan juga berbeza. Nak tahu minggu ni apa konten kita? Setia bersama dengan Tasha sampailah ke penghujung rancangan. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang pertama. Untuk minggu ini, Tasha nak kenalkan anda kepada seorang pengacara dan pelakon yang hot gitu. Dan sekarang ni dengar kabarnya nak beralih ke fashion. Siapa-siapa itu? Memandang pada aku. Sherry Al-Haddad, sosok yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Seorang pelakon, pengacara dan penghibur. Sherry atau nama sebenarnya Sharifah Mariam Said Abdullah Al-Haddad dikagumi kerana sikap positif yang ditampilkan selain bakat yang dimilikinya. 15 tahun selepas bergelar anak seni, Sherry melangkah ke dunia fashion menerusi kolaborasinya dengan pereka fashion Shomi Rizwa Gupta bagi menghasilkan koleksi Raya 2021 untuk wanita bertubuh besar. Dijulang sebagai ikon plus size, nyata ia suatu yang tidak pernah diduganya. Sherry dulu mengidolakan orang lain. Maksudnya menjadikan seseorang ikon untuk Sherry. Dan jujurnya masa Sherry kecil dulu, idola yang Sherry selalu tengok adalah Hadi Bano. Aku nak sangat jadi macam dia, yang dia boleh buat semualah. Yang bila kita tengok, kita rasa kita pun ada power. Kita ada keyakinan. Tak pernah tercetus pun dalam fikiran Sherry untuk rasa macam aku nak jadi idola supaya adik-adik di luar sana rasa, Sherry, you're my idol. Apa yang saya buat because I just love the way I am. I tak pernah rasa macam malu ke dan sebagainya. Bila berada dalam bidang ni, of course lah, secara tak sengaja Sherry pun jadi idola untuk orang-orang di luar sana, especially plus size. Benda tu yang membuatkan saya rasa terharu tau sebenarnya. Ada orang di bawah saya ni, adik-adik saya ni nak jadi positif juga. Bila mereka look up untuk seseorang yang selalu memberikan mereka semangat, itu yang buatkan saya terharu dan saya ingin macam, okey, aku nak teruskan perjuangan ni. Aku nak bagi semangat untuk adik-adik aku yang selalu rasa rendah diri. Ceria, sering positif, tapi pernahkah Sherry berdepan pengalaman buruk ekoran penampilannya? Especially masa sekolah dulu lah, sekolah rendah. Saya pernah tiba-tiba dia tendang saya jatuh masuk dalam longkang. Sekolah menengah adalah orang ejek-ejek dan sebagainya. Bila saya masuk ke Aswara, saya belajar untuk mengenal diri saya dan saya gain confident dengan belajar teater. Dan teater lah yang membuatkan di mana saya berada sekarang. Ada je saya dapat tolakan makeup artist dan sebagainya, macam tak nak makeup saya, and then kru-kru marah-marah, director pun asyik nak cari kesalahan. Kau layan aku teruk, tak apa, aku akan teruskan dan buktikan pada kau yang aku juga boleh berjaya. Dan ini tips dikongsi Sherry untuk kekal positif. Berkawan atau duduk dalam keadaan yang sekeliling orang-orang yang positif, yang selalu bagi saya kata-kata positif, yang tak pernah mencecat. Macam saya cakap tadi, sebab saya belajar dalam bidang teater, sebenarnya dalam tempoh masa 3 tahun tu, saya ambil diploma adalah untuk mengenal diri saja. Jadikan kekurangan itu sebagai satu kelebihan. Itu yang buatkan saya terus bangkit dan terus maju ke hadapan. Macam mana kita nak sayang orang lain sedangkan kita tak sayang diri kita sendiri? Lebaran ini koleksi Sherry Al-Haddad X Shomi Rizwa Gupta pula dihadirkan bagi meraihkan wanita berpersonaliti bersemangat positif. I pun dengan Sherry dah around 5 years. I dress her up for red carpets and award shows. Dari situ telah munculnya keinginan untuk bekerjasama dengan wanita yang bertubuh besar, tapi dia berbangga dengan diri. Dia tak rasa malu pun dengan diri. Banyak wanita-wanita bertubuh besar yang tak match baju dengan personality mereka, sebab color-color yang ada kat market is always dark grey, black, brown. Diorang sangat strong personality. Diorang suka gelak, they travel, they watch good movies, they listen to good music, pandai menari. So tak ada baju-baju yang mencerminkan freedom yang mereka dapat rasa dari mencintai diri mereka sendiri. Membuatkan I notice what about Sherry is apa yang I harap dia ada as a person tu ada when I see her in real life. Dia punya kelakar tu non-stop. So kalau you lepaskan satu hari, ada je dia punya benda tu is naturally in her. So yang tu buat I amazed. Personality I tengok kat dia tu lah yang I pecahkan daripada ke-8 baju. So yes, memang personality Sherry tu memainkan peranan nombor 1 untuk collection ni. Bila Shomi panggil saya untuk buat collaboration ni, of course saya rasa teruja untuk kolaborasi bersama, kerana ini adalah satu step untuk kita nak buka mata wanita-wanita di luar sana yang kecantikan itu adalah benda yang sangat subjektif. Saya ke awak pengacara? Saya kan? Awak pengacara. Kalau saya ni pengacara, awak duduk je diam-diam. Situ awak dengar. Baik. Saya nak cakap ni.
Okey. Orang selalu kata kalau kita nak jadi artis ni kenalah cantik, kenalah slim, kenalah tinggi, betul tak? Tapi no, silap. Syariah Haddad dah membuktikan bahawa paras rupa dan saiz badan bukanlah satu penghalang untuk anda semua mencapai cita-cita. Gitu. Okey, sekarang ni Tasha nak tanya, siapa peminat filem Hong Kong? Ada siapa? Sebab Tasha adalah salah seorang peminat filem Hong Kong. Salah satunya ialah filem Shaolin Soccer yang dilakonkan oleh Stephen Chow. Jadi, sekarang ni kita tak nak buang masa. Jom kita tengok. Sejak berusia 9 tahun selepas menonton aksi Bruce Lee dalam filem The Big Boss telah memberi inspirasi kepada Stephen Chow untuk menjadi seorang bintang seni bela diri. Selepas tamat pengajian, beliau telah diterima memasuki kelas lakonan di TVB. Stephen Chow memulakan kariernya sebagai pelakon pembantu di Ready Fusion Television dan kemudian beliau menyertai TVB pada tahun 1982 dan menjadi pengacara terkenal dalam program kanak-kanak TVB Jade iaitu 430 Space Shuttle. Memulakan kerjayanya sebagai pelakon pada tahun 1988 menerusi filem Final Justice dan telah memenangi anugerah pelakon pembantu lelaki terbaik di Golden Horse Award dan Golden Globe Awards yang ke-25. Dalam masa satu dekad sahaja, beliau telah berlakon lebih 40 buah filem. 2 buah filem yang telah menaikkan nama beliau sebagai pelakon, pengarah dan penerbit iaitu filem Shaolin Soccer dan Kung Fu Hustle. Filem Shaolin Soccer telah memenangi anugerah filem terbaik, pengarah terbaik, pelakon lelaki terbaik dan pengarah baru terbaik pada tahun 2002 di Hong Kong Film Award. Manakala pada tahun 2005, filem Kung Fu Hustle telah memenangi filem terbaik dan pengarah terbaik di Golden Horse Award dan filem terbaik di Hong Kong Film Award. Program Induk Community Alliance Finas 2021 atau KOFI dapat mengurangkan birokrasi dalam permohonan dana Prisma sekaligus mempercepatkan penyaluran dana kepada bakat baru untuk menghasilkan kandungan kreatif seperti video pendek dan dokumentari bagi platform digital. Ia dinyatakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah pada majlis penyerahan surat tawaran Mikro Prisma Dana Kandungan Digital bersempena program 2 hari Finas di Kuantan Pahang yang berakhir pada 24 April 2021. Dari satu segi kita dapat mencungkil bakat-bakat baru, anak-anak muda yang tanpa program seperti ini dia mungkin tak begitu berani untuk menghantar cadangan mereka kepada Finas. Sebenarnya program yang mana kita mengambil semangat merakyatkan Finas, iaitu Finas turun ke bawah. Biasanya Finas akan menunggu pemohon-pemohon datang ke pejabat untuk dapat dana, tapi yang ini kita turun dan kita siapkan terus dalam tempoh 3 minggu. Generasi muda ataupun generasi baru ataupun penggiat-penggiat seni yang mana yang baru nak menceburi industri, sepatutnya you all ambil kesempatan untuk involve dengan KOFI ini, kerana seperti mana kita sedia maklum bahawa KOFI ini kita akan bergerak setiap negeri. Selepas ini kita punya target adalah Perlis. Jadi saya mohon kepada semua mereka di belah utara pula akan participate dan juga insya-Allah mereka juga akan menjadi penerima-penerima dana. Pelakon Zack Taipan yang dikenali dengan watak gangsternya adalah antara 9 penggiat seni yang dikunjungi Finas menerusi program Ziarah Finas Prihatin 3.0 pada Ramadan ini yang diadakan di sekitar Lembah Kelang pada 22 April 2021. Ziarah diketuai pengerusi Finas yang berusia Tuan Zakaria Abdul Hamid. Pada pagi ini kita meneruskan lagi program ziarah kita dan ini merupakan minggu kedua sempena dengan Ramadan, dan untuk sempena Ramadan ini kita peruntukkan untuk melawat seramai 50 artis-artis, sama ada pelakon ataupun penyanyi, dan saya yakin program-program macam ini yang kita akan teruskan walaupun selepas puasa pun, dan kita berharap ianya akan dapat membantu. Kejayaan Parama Patam, filem Tamil tempatan yang meraih 18 anugerah di pelbagai festival filem antarabangsa, dilihat sebagai suntikan semangat kepada penggiat seni tanah air untuk membawa karya menembusi pasaran antarabangsa. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata demikian pada majlis pelancaran trailer dan audio lagu filem Parama Patam di Kuala Lumpur pada 20 April 2021. Antara anugerah diraih ialah bagi sinematografi terbaik di Festival Filem Norway dan cereka terbaik di Festival Filem Trago.
Industri seni tanah air dikejutkan dengan pemergian pengarah muda versatil Dev Raja pada 23 April 2021. Sepanjang 15 tahunnya dalam bidang seni, Dev terbabit dalam kira-kira 500 program realiti dan sitcom pelbagai bahasa termasuk Tamil, Melayu, Malayalam, Telugu dan Cina. Takziah daripada Finas. Semoga keluarga mendiang diberi kekuatan untuk berdepan dugaan ini. Hadiah terindah seorang pendosa adalah kemaafan dari Tuhan yang sentiasa ada, tak pernah jauh. Keunikan cerita puteri dari Asia Tenggara yang melatari filem animasi Walt Disney Raya and the Last Dragon berkalih ke fashion, antaranya hasil kolaborasi dengan jenama terkenal tempatan Kalakisha. Ibarat pucuk di cerita ulam mendatang, pengasas Kalakisha, 3 bersaudara, menyambut lamaran Disney itu pada ulang tahun ke-10 penubuhan jenama busana santan mereka itu tahun lalu dengan tangan terbuka. Hasilnya rekaan kaftan dihadirkan dengan 5 cetakan warna berlatar belakang pemandangan daripada filem berserta 4 warna selendang bercetak dan getah rambut yang melengkapi koleksi eksklusif Kalakisha X Disney. Plan untuk collab dengan local brands. So sambil kita plan tu and cari mana-mana local brands yang sesuai dengan image kita, tapi kita tak nak fashion brand. Tiba-tiba dapat email daripada Disney untuk collab. Sebenarnya international brand macam Disney ni memang menjadi satu impian lah. So kita rasa ini macam batu lonjatan lah untuk kita sebab kita memang grow up menonton filem-filem Disney. Untuk 10 years anniversary ni, satu collaboration yang paling besar untuk Kalakisha. Tak terhenti setakat Raya and the Last Dragon, Kalakisha meneruskan kolaborasi dengan menampilkan pula watak penjahat Disney yang legendaris seperti Maleficent di dalam koleksi mereka. Daripada kecil didedahkan dengan animasi Disney. Terus saya ingat saya punya favourite movie macam Snow White. Saya fikir macam mana saya nak integrate dengan brand Kalakisha. Bila saya fikir saya ambil franchise yang baru-baru ni, Villain, saya kenakan dengan tema konsep Villains of Duty. So saya fikir diorang mungkin akan pakai kaftan macam Cruella. Kami pilih Cruella, Maleficent. Macam mana nak nampak benda tu evil. So kami buat embroidery ni glow in the dark. So kami akan ambil masih tu apa tema dia, kami masukkan ke dalam baju Kalakisha yang memang kenal dengan keselesaan. Momen dilamar Disney kadang-kadang masih sukar untuk dipercayai. Apakah cabaran yang dihadapi Kalakisha? Bila kita tengok movie, baju dia lain. Memang tak sesuai lah dengan baju yang kita nak jual dan kita nak pakai sendiri kan. Tapi bila kita tengok movie tu, memang ada tata rias, ada mereka fashion sendiri serta-serta movie tu. Jadi kita memang boleh nampak passion untuk fashion di dalam sesebuah movie tu. Di sini ialah tanggungjawab kita untuk kita tunjukkan bahawa fashion dan movie ni bergerak seiring. Baju-baju muslimah, baju-baju ready to wear ni pun sesuai juga ada Disney punya essence kat dalam baju. Jadi, apakah ertinya pencapaian Kalakisha ini, terutama buat jenama tempatan? Collaboration Disney ni memang macam buka mata lagi on fashion industry ni. Memang diorang nampak Kalakisha ni okey, maknanya baju muslimah ni pun you boleh je satu level dengan brand-brand international. Even ada entrepreneurs pun bila dia tengok kita daripada susah sampai ke tahap ni, diorang rasa inspired lah. Diorang rasa okay, kalau Kalakisha boleh without any fun, without any macam connection pun boleh dapat level ni. So diorang rasa diorang pun boleh. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Natasha dalam Cinema #IniCinemaku. Baiklah, sekarang ini kita nak ucapkan tahniah kepada mereka fashion yang terkenal iaitu Kalakisha kerana telah berjaya kolaborasi bersama dengan Disney. Dan kita nak ucapkan good job Kalakisha. Okey, sekarang ini kita nak ke segmen yang seterusnya iaitu segmen casting di mana kita akan bersama dengan Alisha Amin. Beliau merupakan seorang pelakon yang masih lagi fresh gitu, baru. Dengar kabarnya Alisha minta pendapat ataupun tunjuk ajar daripada pelakon senior. Siapa ya pelakon senior tu? Jom kita saksikan. Hey,
Mula dikenali sejak menyertai pertandingan realiti Asia's Next Top Model musim kelima pada 2017, Alisha Amin tidak pernah lepas daripada mencipta sensasi. Enggan ambil pusing dengan kecaman terhadapnya. Anak Johor dengan nama sebenar Raja Alisha Raja Amin ini memutuskan dia ada misi yang perlu dilaksanakan. Bakat berdarah kacukan Melayu, Jerman dan Cina yang berusia 26 tahun ini sedia untuk mencabar dirinya dalam bidang lakonan. Mac lalu Alisha membuat kemunculan di dalam Salina, iaitu sebuah filem psychological thriller arahan Raja Mukhris. Tapi kenapa sekejap sangat babak yang menampilkan anda, Alisha? Kalau audience rasa, kenapa tak cukup? Then I rasa, yes, I've done a good job. Alisha tak tahu lagi future prospect Alisha just because saya masuk movie. Kita kena tengoklah reaction producer-producer lain, kita kena tengok reaction director-director lain. Kalau orang rasa saya boleh berlakon dan saya ada potensi untuk berlakon, then I rasa is a good way for me to enter lah. Sebab I rasa kalau terus ambil lead, mungkin tak boleh carry. Dijangka muncul dengan sebuah lagi filem baru pada Julai nanti. Alisha turut sibuk memenuhi tawaran berlakon bagi platform penstreaman seperti View dan iFlix. Jadi, adakah ini bermakna Alisha menepikan karier modelingnya? Tak, saya still model, tapi I rasa as a model, Alisha dah 11 tahun dah as a model, dan kita patut sebagai, Alisha masih muda tapi I dah lama kan. So as seorang dah macam lama sikit, we need to make way for younger people. Alisha terpaksa membahagikan masa antara dua. So my modelling now is to me secondary lah. My primary one, sebab untuk berlakon saya baru start berlakon. So saya ada banyak benda nak improve, ada banyak benda yang kurang. Diperkenalkan sebagai watak antagonis dalam drama Meh Sanda Lagi pada 2017, Alisha akui lakonannya tidak semudah disangka. Sebelum tu, I just thought that benda tu sama macam kalau kita shooting video fashion. You know, you look nice on camera, lepas tu you kasih line. Sebab benda tu I tak ada orang ajar at the time. Bila I tengok balik lakonan macam, kenapa dia macam ni? So kenalah rendah diri, tanya orang. Kalau jumpa pelakon yang lagi experience, you tak boleh malu tapi you tak boleh macam over sangat. You kenalah cari the balance, pergi tanya diorang. I'm lucky because of saya punya kerja dalam fashion industry, saya kenal pelakon macam Nabila Huda. So bila saya nak start berlakon, saya bolehlah tertanya dia macam biasa je, kakak. So saya ada soalan. Dia kena a good mixture of jangan malu and jangan sombong. Jom gelaksakan dengan Karenah lucu penghuni flat dalam Mamu Mami Gossip di saluran YouTube Finas Malaysia pada setiap Rabu hingga Jumaat jam 9.30 malam. Diarahkan oleh Aizam Syamsul, sitcom ini dibintangi Kaza Saisi, Toki Jambu, Delima Wati, Fasha Sanda, Elisha Sanda, Fikri Baka, Aidil Aziz, Amiza Adenan dan Afifah Nasir. Allahyarham Seniwati Siput Sarawak dilahirkan di Kuching, Sarawak pada tahun 1921. Siput Sarawak mula berlakon bangsawan Siput Kuyung bersama bapanya Dola Sarawak sejak berusia 11 tahun. Dola Sarawak adalah nama besar dalam dunia bangsawan yang kemudian menjadi pelakon filem. Beliau merupakan seorang yang buta huruf tetapi mampu menghafal semua skripnya yang dibacakan oleh orang lain. Selepas Perang Dunia Kedua, Siput menjadi penyanyi kabaret di Singapura sebelum berpeluang berlakon dalam filem pertamanya berjudul Singapura Waktu Malam. Beliau berlakon kali pertama dalam filem arahan B.S. Rajans, filem Cinta bersama Allahyarham S. Romaino pada 1948. Filem Cinta memberi makna kerana selepas itu beliau dan S. Romaino berkahwin lalu dikurniakan cahaya mata yang dinamakan Ithnaini, lebih terkenal sebagai Anita Sarawak. Sepanjang kerjayanya, beliau telah berlakon lebih kurang 50 filem terbitan Malay Film Productions, Categories dan juga Studio Merdeka. Antara lakonan beliau yang paling menonjol ialah Hujan Panas, Muda-Mudi, Racun Dunia, Korban Fitnah, Patung Cendana, Hujan Gerimis, Naga Tasik Cini, Jiran Sekampung dan Mangsa.
Beliau juga pernah berlakon di bawah terbitan Merdeka Studio Kuala Lumpur untuk filem Keluarga 69 bersama P. Ramlee. Filem Hujan Panas adalah antara filem yang paling digemarinya. Keberkesanan lakonannya dalam filem itu membuatkan beliau terus mendapat peluang untuk berlakon watak jahat. Welcome back to Cinema #ini Cinemaku. Okey, sekarang ni Tasha nak ingatkan kepada anda semua, kalau nak tahu info lebih lanjut lagi mengenai Finas, boleh saja layari www.finas.gov.my dan juga boleh ke laman Facebook dan Instagram Finas. Senang je. Okey, tadi kita dah saksikan sedikit info tentang Allahyarhamah Siput Sarawak di mana beliau terkenal dengan wataknya yang antagonis. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen sutradara, di mana selepas International Symbolic Art Film Festival di St. Petersburg, Russia, kita nak tahu apakah akan ada kesinambungan filem Belaban Hidup Infeksi Zombie. Jadi jom kita bersama dengan pengarahnya, Ready. Sebelum kemenangan besar di Rusia pada 27 Mac lalu di International Symbolic Art Film Festival di St. Petersburg, Belaban Hidup Infeksi Zombie meraih anugerah pertamanya di Karnival Filem Dunia Singapura selepas dinobat sebagai filem seram terbaik. Keunikan budaya Iban dan masyarakatnya sebagai latar cerita selain menampilkan gandingan pelakon amatur Dayak bersama pelakon Malaysia dan antarabangsa mencetuskan keterujaan dunia. Malah menerima ucapan tahniah daripada Perdana Menteri sendiri. Bahagian kedua temu bual bersama sutradara Reilly ini menyoroti erti kemenangan Belaban Hidup Infeksi Zombie buat beliau. Kemenangan ini sebenarnya saya nak dedikasi kepada seluruh penggiat filem di Malaysia lah. Filem ini sangat mengejutkan lah sebab kita just simply submit and then kita dapat berita kita menang di Singapura, kita dapat kemenangan di Rusia. Baru-baru ini kita juga dapat kemenangan di Paris, Canada dengan Sweden. Dan filem kita bakal akan ditayangkan di Los Angeles Asia World Film Festival pada 14 hari bulan hingga 16 hari bulan. So ini adalah satu penghargaan lah, dapat mengharumkan nama Malaysia di pelosok dunia dan mesej saya kepada penggiat filem tempatan supaya jangan senang putus asa lah. Perhatian yang diberikan dunia dengan ulasan positif dan liputan meluas oleh media antarabangsa menjelaskan keunikan yang ditampilkan filem Zombie Malaysia arahan anak jati Kuala Kubu baru ini. Terdiri dari dua faktor lah. Mungkin satu ialah zombie, kedua ialah budaya etnik bangsa Dayak ini lah. Itu yang buat dia ada keistimewaan. Dari poster kita di mana ada seorang perempuan Iban berpakaian baju tradisional dengan muka zombie, itu yang menarik film festival director menyarankan kita supaya submit filem ini supaya mereka tonton. Kita menang dan ini adalah satu pencapaian luar biasa. Cukupkah dengan pencapaian diraih setakat ini? Atau mungkinkah sudah ada perancangan besar disusun? Kita punya rancangan sekarang kita nak buat sequel lah, part 2 dan kita sedang bincang dengan beberapa produksi dari luar negara. Satunya ialah Indonesia. Indonesia di Kalimantan ada 3 juta orang Dayak dari negara Jepun dengan US dan China. So kita sekarang cuma kita nak dapat tawaran yang lebih bagus. Sebab untuk buat sequel tu kita harus buat 10 kali ganda lebih hebat dari Belaban Hidup. Budaya itu khazanah terbesar dunia. Untuk menarik penonton dunia kita kena tunjuk benda-benda yang luar biasa lah. Contohnya kita punya culture, kita punya makanan, kita punya pakaian tradisional. Tekangan bajet antara isu yang dikatakan menghalangi perkembangan industri perfilman tanah air. Mungkinkah Reilly yang berhasrat melanjutkan pengajian di sekolah filem terkemuka di Los Angeles menginginkan hujan emas di negara orang selepas ini? Kalau boleh saya mau menetap di Malaysia lah. Ini kan tanah lahir saya. Saya nak buat sumbangan lah kepada industri filem Malaysia supaya kita boleh membuat filem Malaysia ditontoni oleh satu dunia. Ini adalah satu misi yang besar. Saya rasa saya satu orang tak boleh lakukannya. Boleh tak kita buat satu motto, how about the whole world watching Malaysian film? Kenapa kamera ni? Adjust sikit. Okey, pusing. Okey, ngam. Itulah dia. Okey, betul lah kata Reilly. Keunikan budaya Malaysia cukup untuk menarik perhatian dunia. I agree dengan you, Reilly. Respect lah dengan semangat patriotisme tu. Agi hidup, agi ngelaban. Yes! Okeylah, itu sahaja untuk malam ni. Tasha kongsikan kepada anda semua. Harap terhibur. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye, good night. Ramadan
hadirmu ku nanti Ramadan. Sekejap je dah habis. Pastikan anda sentiasa menonton sinema. Dan sebelum berpisah, terimalah lagu Sesuci Ramadan nyanyian Datuk Nash. Bye-bye. Seluruh gelita Ramadan berlabuh di sisi Ramadan penawar di hati tersingkap makrifat cinta di balik ampunan dosa. Ramadan mengertilah, ku rayu lepas siksa, usahku